Pelaksanaan inisiatif pendigitalan JPJ fasa pertama mendapat reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat daripada Ketua-Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia yang bakal memulakan tugasan baharu di negara penempatan masing-masing. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook berkata, antara perkara dibincangkan ialah mempergiat usaha menarik pelaburan asing berkualiti ke Malaysia. Beliau turut berkongsikan hala tuju dasar luar Malaysia yang berteraskan konsep Malaysia Madani dalam mendepani cabaran semasa dan melangkah jauh ke hadapan. Beliau turut mengucapkan selamat maju jaya kepada mereka dan berharap nama Malaysia dapat dibawa ke tahap lebih baik. Fasa pertama pelaksanaan inisiatif pendigitalan yang dilaksana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mendapat reaksi positif. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia terbukti apabila lebih 3 juta pengguna muat turun aplikasi MyJPJ sejak ia berkuat kuasa 10 Februari lalu. Jadi saya melihat bahawa fasa pertama ini juga disambut baik. Setakat hari ini dah lebih 3 juta orang telah pun menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan paparan cukai jalan dan juga lesen memandu mereka secara digital. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program bicara naratif di Angkasa Puri, Kota Media. Sementara itu, bagi pelaksanaan inisiatif pendigitalan JPJ fasa kedua pula akan mula dilakukan secara berperingkat. Anthony Loke berkata ia melibatkan tambah baik ciri aplikasi MyJPJ untuk memudahkan rakyat melakukan pembayaran, pembaharuan cukai jalan dan lesen memandu secara dalam talian. Jadi itu memang mengikut perancangan kita. Tetapi kita tidak akan melaksanakannya secara terburu-buru. Kita akan melaksanakannya secara berfasa, secara berperingkat dan ia dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Inisiatif berkenaan akan dibangunkan secara berperingkat berdasarkan perancangan yang merangkumi 3 fasa. Bila berkata ia juga akan membolehkan kementerian melakukan penguatkuasaan secara digital. Pelaksanaan digitalisasi itu merupakan satu penyelesaian terbaik yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat. Inisiatif menu rahmah diyakini mampu bertahan dan diteruskan pelaksanaannya jika harga barangan tidak naik mendadak. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub, meskipun ada kenaikan harga, namun ia masih terkawal. Beliau menambah kerelaan pemain industri peruncitan menawarkan produk berkenaan dengan keuntungan yang diterima membuatkan program ini dapat bertahan. Tiga komponen rahmah itu adalah beras, nasi asasnya beras, ikan atau ayam dan juga sayur-sayuran. Saya rasa tak mungkin dalam masa 3 bulan tu harga beras naik RM10. Tidak mungkin harga sayur naik akan mendadak 5-6 kali ganda. Demikian juga harga ayam. Ayam kita kawal sekarang harga, beras harga kawalan. Jadi saya yakin dan percaya bahawa sekiranya harga yang ada pada hari ini itu tidak naik melampau, saya yakin bahawa menu ramah itu masih boleh bertahan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyempurnakan majlis pelancaran program Rahmah Yanbik di Wangsa Maju.
Pembinaan kapal tempur pesisir LCS pertama yang dijangka siap pada 2024 perlu menjalani pengujian untuk tempoh 24 bulan sebelum dibenar beroperasi. Keperluan itu mengambil kira kawasan pelabuhan dan laut bagi menguji kemampuan kapal berkenaan untuk terapung dan bergerak. Setakat ini beberapa komponen utama dalam pembinaan kapal telah siap, namun memerlukan satu lagi teras pemasangan akhir merangkumi peralatan pertahanan, persenjataan dan elektronik. Kapal ni ada dua perkara. Satu, pembinaannya dalam dia punya yard. Nombor dua, kapal ni dah siap, kena pergi apa yang dipanggil sebagai harbor assessment test. Betul? Dekat pelabuhan. Dia sengit ke, dia boleh terapung ke, dia tidak ke, macam-macam. Lepas tu nanti sea assessment test kita kena keluar. Dah lepas itu mengambil masa 20 lebih bulan, 22, 24 bulan atau betul, barulah kapal ini akan dikomisionkan. Ya? Jadi kita kata kapal ini siap dalam pembinaan di dalam dia punya dry dock. Ya? Tetapi harbor assessment test tu lain cerita. Kementerian Komunikasi dan Digital bercadang untuk meminda Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Namun pindaan tersebut tidak akan menyekat kebebasan bersuara. Memang Kementerian Komunikasi dan Digital berhasrat untuk meneliti, mengkaji semula serta meminda Akta 588. Tetapi pindaan ini bukanlah bertujuan untuk menyekat kebebasan bersuara ataupun kebebasan media, tetapi lebih bagi memantapkan lagi rangka kerja kawal selia atau dengan izin regulatory framework, terutama berkait isu keselamatan dan kebolehpercayaan rangkaian dengan izin network security and reliability. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 juga tidak pernah bertindak untuk menghadkan kebebasan media selagi penggunaan media elektronik tidak melanggar peruntukan perundangan di bawah Akta 588, khususnya di bawah peruntukan Seksyen 211 dan Seksyen 233. Kita mahu Malaysia harum semula sebagai negara adil, ada martabatnya dan adil kepada rakyatnya dari semua kaum dan semua agama dan semua pelosok kampung dan pedalaman. Dan saya akan melakukan segala dalam upaya saya memastikan semua yang terlibat itu akan ditangani. Peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 bermula hari ini hingga 15 Mac. Lebih 403,000 pelajar menduduki peperiksaan itu, membabitkan 3,355 pusat peperiksaan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Fadil Nasidik pagi tadi melakukan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 Bandar Baru Bangi, Selangor. Ia bagi memberi semangat kepada kesemua calon serta meninjau persiapan sekolah dalam baga peperiksaan. Beliau mengakui persiapan sekolah dalam mengendalikan peperiksaan berkenaan dilaksana dengan baik. Yang kedua adalah untuk meninjau persiapan sekolah, memandangkan hari ini adalah hari pertama SPM. Alhamdulillah, nampaknya memandangkan peperiksaan ini adalah rutin setiap tahun dan saya percaya kepakaran sekolah, lembaga peperiksaan, PPD, JPN pada hari ini telah membuktikan bahawa persiapan telah dilaksanakan dengan baik. Di Terengganu, kira-kira 18,000 calon menduduki peperiksaan di 176 pusat. 16,841 adalah calon sekolah kerajaan, bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan, manakala 114 lagi merupakan calon berkeperluan khas. Sementara itu, lebih 27,000 calon menduduki peperiksaan SPM di Kelantan. 286 pusat peperiksaan dibuka di 252 sekolah. Sediaan, alhamdulillah dengan
kerjasama daripada pihak sekolah yang menjalankan kelas tambahan. Lepas tu saya juga mengikuti jadual belajar yang dibuat sendiri. Jadi insya-Allah lah persediaan yang baik. Kalau nak cakap tips, memang banyak lah. Kalau tips cikgu sendiri, kalau at math buat macam mana, kalau BM kita kena avoid part mana. So improvement dekat bahagian tu, bahagian ni, insyaAllah saya rasa setakat ni semua yang cikgu curahkan, segala ilmu yang kita dah belajar dapat bantu kita lepas ni. Di Kedah pula, seramai 29,745 calon peperiksaan SPM menduduki peperiksaan di 264 pusat peperiksaan. 57 daripadanya merupakan calon berkeperluan khas. Pusat peperiksaan SMK Aman Jaya Sungai Petani mempunyai calon paling ramai iaitu 432 calon. Di Melaka, 12,907 calon menduduki SPM 2022 di 102 pusat peperiksaan. Ia merangkumi 11,037 calon sekolah kerajaan, bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan. Manakala 694 calon MRSM serta 23 calon sekolah agama negeri. Selain itu, 211 calon sekolah swasta dan 942 calon persendirian. Sementara itu, hampir 49,000 pelajar di Johor menduduki peperiksaan berkenaan. 1,796 pelajar lagi merupakan calon persendirian, manakala 149 calon pelajar berkeperluan khas. SPM dilaksanakan di 367 pusat peperiksaan, melibatkan kira-kira 4,000 petugas. Negeri Sembilan pula menyaksikan lebih 16,000 calon berada di 144 pusat peperiksaan. 4 calon terpaksa menduduki peperiksaan di hospital atas beberapa faktor kesihatan. Seramai 1,335 petugas peperiksaan dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan. Isu integriti sentiasa menjadi keutamaan Kementerian Pendidikan bagi menghasilkan pelbagai bentuk ujian untuk peperiksaan utama di sekolah. Justru dakwaan menggunakan pempengaruh TikTok sebagai pelontar suara bagi ujian mendengar bahasa Inggeris UMBI sejak pelajaran Malaysia tidak seharusnya timbul. Saya nak membuat penegasan semula bahawa pertamanya kenyataan itu kita telah memberikan penjelasan yang saya rasa cukup jelas bahawa proses ujian ini merakam ataupun merekod telah pun dilaksanakan lebih awal dan tidak timbul isu TikTokers tersebut. Dan yang keduanya, kerana integriti ini menjadi isu yang paling penting, sebab itu di peringkat lembaga peperiksaan dan KPM juga kita memastikan isu integriti ini berjalan dengan betul-betul diambil kira semua aspek. Segala aduan berkenaan isu terbabit diterima baik KPM dan proses pelaksanaannya akan ditambah baik pada masa akan datang. Pembentukan Garis Panduan Malaysian Sustainable Natural Rubber MSNR perlu melihat pelbagai aspek termasuk pekebun kecil. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, selain aspek alam sekitar, ia perlu mematuhi agenda pertubuhan bangsa-bangsa bersatu 2030 menerusi matlamat pembangunan mampan. Kalau kita melihat pada negara-negara lain, sama ada di benua Eropah, Amerika, dia melihat pada satu sudut saja, iaitu environment, deforestation, tapi kita melihat pada keseluruhan. Sebab kita melihat juga kepada smallholders. Tak ramai yang melihat pada smallholders. Sebab smallholders ni dalam United Nations Development Goal ialah untuk merapat jurang dan membasmi kemiskinan, jurang pendapatan dan pembangunan yang lestari dan mampan. Pematuhan 5 prinsip ditekankan iaitu sifar penerbangan hutan, tiada rampasan tanah, kelestarian alam sekitar, pematuhan sosial dan kebolehkesanan rantaian bekalan dalam industri getah. Beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi merasmikan The National Rubber Research Development Board International Rubber Conference IRC 2023 di Ibu Negara. Allowance khas kepada pasukan penyelamat Malaysia yang terlibat dalam misi mencari dan menyelamat SAR di Turki dan Syria
dan Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan Berkaitan Kerakyatan. Itu antara usaha dan pembaharuan di bawah Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lalu. Buat pertama kalinya, sesi soal jawab Perdana Menteri diperkenalkan pada mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15. Perdana Menteri akan menjawab soalan yang dikemukakan ahli Parlimen pada setiap Selasa. Perdana Menteri mengumumkan pemberian allowance khas kepada pasukan penyelamat Malaysia yang terlibat dalam misi mencari dan menyelamat di Turki dan Syria. Perbincangan lanjut akan dibuat bagi menentukan jumlah allowance berkenaan. 7 langkah segera diambil Kementerian Pendidikan ke arah kesejahteraan guru bermula sesi persekolahan 2023-2024. Ini termasuk memansuhkan sebarang pertandingan atau program yang tidak memberikan impak besar terhadap pembelajaran murid dan hanya menambah beban tugas guru. Cadangan pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan Berkaitan Kerakyatan dipersetujui Jemaah Menteri. Pindaan itu membolehkan anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga Malaysia yang berkahwin dengan warga asing mendapat kerakyatan negara ini. Setakat 13 Februari lalu, 564 laporan diterima mengenai rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di luar negara. Daripada jumlah tersebut, 401 individu berjaya diselamatkan dengan 377 telah dihantar pulang. Kanak-kanak yang ditahan di depoh tanah imigresen akan dikeluar dan diserahkan kepada badan bukan kerajaan NGO yang khusus menjaga kebajikan kumpulan berkenaan. Profil kumpulan kanak-kanak tersebut termasuk bilangan serta lokasi mereka ditahan telah dikenal pasti. Linus dilarang menjalankan aktiviti memproses sisa radioaktif tambahan di negara ini selepas Julai 2023. Sejak 2012, Linus menghasilkan 1.08 juta tan sisa radioaktif dan jumlah sisa itu dijangka mencecah 1.2 juta tan sehingga Julai tahun ini. Sebagai alternatif meningkatkan pendapatan, pekebun kecil getah disaran menghasilkan pengeluaran lateks atau susu getah. Ia dapat dijayakan jika syarikat tempatan mengutamakan pembelian lateks tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap produk import. Hukuman lebih berat termasuk tuntutan pampasan diperuntukkan dalam pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655 kepada mana-mana pihak yang menyebabkan pencemaran air. Dijangka dibentang di Dewan Rakyat Jun ini, pindaan akan memanjangkan tempoh hukuman dan kadar denda ke atas tindakan yang berisiko menyebabkan pencemaran bekalan air. Mesyuarat koordinasi bagi membincangkan isu perlindungan dan kebajikan kanak-kanak dimulakan dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Turut dibincangkan isu berkaitan remaja dan inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan dalam memperkasakan institusi kekeluargaan. Pengasas Rumah Bonda Siti Bainun Ahmad Razali melantik semula seorang daripada 5 peguam yang sebelum ini menarik diri daripada mewakilinya. Ia bagi mengendalikan prosiding membela diri atas tuduhan mengabai dan menganiaya remaja sindrom Down, Bella. Siti Bainun, 31 tahun, pada prosiding membela diri di hadapan Hakim Mahkamah Session Izralizam Sanusi memaklumkan telah melantik Muhammad Farhan Ma'ruf. Peguam kemudian mengesahkan perkara itu dan memberitahu mahkamah beliau dilantik oleh Siti Bainun semalam. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Zilfinas Abbas memohon mahkamah berekodkan kronologi penarikan diri peguam-peguam yang mewakili Siti Bainun dalam kes tersebut. Pada 26 Januari lepas, Siti Bainun diarahkan memberi keterangan membela diri walaupun tidak diwakili peguam selepas Hakim Izralizam memutuskan prosiding bela diri itu perlu diteruskan agar tidak mengganggu perjalanan kes. Mahkamah Persekutuan hari ini diberitahu bahawa bekas peguam Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Hisham Teh Pohtik dipaksa terus mewakili bekas Perdana Menteri itu dalam rayuan kes membabitkan dana SRC International Sdn Bhd walaupun peguam itu memohon untuk menarik diri.
pada 18 Ogos 2022, Dato' Hisham telah memaklumkan kepada mahkamah hasrat untuk menarik diri atas alasan tidak mempunyai waktu mencukupi untuk membuat persediaan. Pada 26 Julai lepas, Dato' Seri Najib menamatkan dengan serta-merta perkhidmatan Mrs. Shafiee & Co daripada mewakili beliau dan kemudiannya melantik Dato' Hisham sebagai peguam utamanya dan rakan kongsi Ziz, Liu and Ruben sebagai peguam cara baharu. Dato' Hisham sebelum ini telah memohon untuk menangguhkan kes berkenaan bagi tempoh 3 atau 4 bulan untuk membolehkan beliau membuat persediaan kes itu, namun Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonannya. Peguam utama Tan Sri Muhammad Shafie berkata susulan keputusan itu, Dato' Hisham memohon menarik diri daripada mewakili Dato' Seri Najib dan mahkamah turut menolak permohonan itu. Mahkamah juga tidak membenarkan permohonan anak guamnya untuk menangguhkan pembicaraan rayuan utama. Tan Sri Muhammad Shafie juga membuat kesimpulan bahawa Dato' Seri Najib tidak diberikan perbicaraan yang adil semasa rayuan terakhir tahun lepas. Pembicaraan rayuan Najib bersambung esok. 3 individu ditahan sekitar Selangor dan Kedah bersama dadah jenis heroin seberat kira-kira 46.7 kg Rabu lepas. Kesemua barang kes melibatkan nilai 4.05 juta ringgit. Pemangku Ketua Polis Selangor, Dato' S. Hasikala Devi berkongsi kejayaan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dalam sidang media di IPK Selangor Shah Alam. Jadi di dalam kedua-dua kes ini, satu suspek bekerja sebagai pemandu pekerja kilang, manakala 2 suspek lagi tidak bekerja. Ujian saringan awal air kencing ke semua suspek mendapati adalah negatif. Semakan mendapati 2 daripada suspek-suspek mempunyai rekod lampau. Kesemua suspek direman 7 hari hingga 22 Februari ini bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Seorang remaja lelaki dipercayai lemas ketika sedang mandi bersama 2 lagi rakannya di pesisir pantai Teluk Cempedak, Kuantan pada pukul 2.30 petang tadi masih belum ditemui. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria berkata mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Iqmal Hakim Ahmad, 20 tahun. Menurutnya, 2 rakan mangsa Amirul Izzat Zainabidin dan Fadli Simon sempat menyelamatkan diri. Pihak bomba sebelum itu menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada pukul 3.04 petang. Setelah itu, 7 anggota termasuk pegawai daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kuantan dikerah ke lokasi kejadian bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pasukan penyelamat di air PPD Kuantan juga telah diarahkan ke pantai Teluk Cempedak bagi membantu operasi yang turut disertai agensi lain. Larian Kampung Bantal 2023 bakal berlangsung pada 11 dan 12 Mac depan. Ia sekaligus menjadi platform mempromosi sukan pelancongan dan eko-pelancongan di kawasan perkampungan Ulu Tembeling, Jerantut. Acara yang dikenali The Hidden Village Endurance HVE dan The Hidden Village Fun Walk itu berupaya membudayakan sukan larian dan jalan kaki sambil menikmati lanskap kampung. Pengarah program tim The Bongchit, Zulkafli Ramli berkata setakat ini 100 peserta telah bersedia menyahut cabaran HVE dan pihaknya menjagakan lebih 200 peserta tempatan serta luar akan turut menyertai acara itu. Tak semua pernah sampai. Dan kenapa Ulu Tembeling juga, dia punya suasana kampung tu. Suasana kampung dia bagi saya cantik lah. Cantik, sesuai dengan trademark kita The Hidden Village. Kita drive jauh-jauh, kiri kanan hutan, tiba-tiba ada satu penempatan kampung. Nampak jauh, terasing, tapi pembangunan ada di situ. Dalam masa yang sama, dia punya tradisional tu masih ada. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Jerantut.
perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan tidak akan menganaktirikan mana-mana sukan termasuk sukan elektronik. Menterinya Hannah Yeoh berkata peruntukan kementerian menerusi Belanjawan 2023 merangkumi semua jenis sukan secara sama rata demi memastikan kelangsungan pembangunan sukan negara. Kita sebenarnya beri keutamaan kepada semua sukan. Kita ada banyak jenis sukan. Jadi seperti yang saya telah jelaskan kepada Astro tadi, kita tak ada lihat ini adalah bajet khas untuk e-sports. Dia sudah jadi mainstream. It's one of the sports already untuk KBS. Jadi bermaksud ini bagus kerana bermaksud setiap tahun akan ada peruntukan untuk e-sports. So it's no longer ad hoc. Sebarang keputusan mengenai jumlah peruntukan untuk KBS akan diputuskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Negara. Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mengesahkan telah menerima surat pembatalan pendaftaran Persekutuan Sepak Takraw Malaysia MASTAF selaku Badan Induk Kebangsaan. Setiausaha Agungnya Dato' Abdul Halim Kadir berkata ISTAF akan menyemak semula dengan Pesuruhjaya Sukan dan Kementerian Belia dan Sukan mengenai surat pembatalan yang dikeluarkan pada 31 Januari lalu. MASTAF terdahulu telah mengemukakan surat pembubaran daripada PJS serta lampiran salinan Mesyuarat Agung Luar Biasa MASTAF mengenai pembubaran tersebut. Selepas ini, tumpuan akan beralih kepada permohonan PSM untuk menjadi anggota ASTAF. Pihak ISTAF akan mengambil tindakan dengan segera untuk memberikan maklumat yang terbaru kepada semua jawatankuasa ISTAF dan ASTAF dan sekaligus untuk kita melihat proses meluluskan permohonan PSN sebagai anggota kerabat ASTAF. Dato' Abdul Halim dalam masa sama mengesyorkan Presiden ISTAF Jeneral Dr. Charuk Ari Cakaran supaya menerima permohonan MASTAF untuk menarik diri daripada menjadi ahli gabungan ISTAF dan ASTAF dengan segera. Pilihan utama dari Thailand, Lanlana Tararudi menepati ramalan muncul juara acara persorangan kejohanan Persekutuan Tenis Antarabangsa ITF World Tennis Tour Women W15 pusingan 1 semalam. Dalam aksi final berlangsung di arena tenis Perak, Lanlana dipaksa berhempas bola sebelum menewaskan lawan dari Amerika Syarikat Jada Daniel dengan keputusan 6-0, 3-6, 6-2 dalam tempoh 2 jam 3 minit. Lanlana bermula cemerlang selepas menang mudah 6-0 pada set pertama. Jada bagaimanapun mempamerkan permainan lebih kemas untuk bangkit dan menang set kedua 6-3. Lanlana yang berada di kedudukan ke-142 pada ranking ITF mengesahkan kejuaraan dengan kemenangan 6-2 pada set ketiga. Seramai 79 pemain bersaing dalam kejohanan yang dianjurkan Persatuan Lawn Tenis Perak antaranya dari Thailand, China, Jepun dan Australia termasuk Malaysia selaku tuan rumah. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang saya di RTM, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.